Okey. Siapa yang rasa saya masih perlu terangkan tentang lake ecosystem dan juga terrestrial ecosystem? Angkat tangan. Sebab ingat minggu depan bukannya saya nak terang 2 poin. Minggu depan bukan yang ni, kuliah. Cuba awak tengok balik RPS minggu depan. Patut saya terang poin minggu depan RPS kuliah. Maksudnya yang ni dah lepas ni. Yang ni yang patut masa cuti hari tu, yang hari Ahad tu. Itu pun saya belum decide lagi nak kena ganti bila kuliah tu. Minggu depan saya patut terang apa? Kuliah 2 poin? 2.4 bukan 2.1 minggu depan. So, sekarang perlu ke tidak 2.1 B dan C tu, lake ecosystem dan juga terrestrial ecosystem, untuk saya terangkan petang ni, ataupun terus nak skip kepada 2.2? Siapa yang rasa perlu saya terangkan 2.1 B dan C tu? Angkat tangan. Okey. So, yang nak saya masuk 2.2, angkat tangan. Okey. Jiwan hari tu kata tak faham lake ecosystem. Terus boleh faham. Sebab baik saya terang semalam dekat T7 dengan T6 ada terang sikit-sikit, terus dah dapat lebih jelas. Itu fungsi sesi soal jawab sebenarnya. Bila awak baca awak tak faham, datang ke sesi soal jawab, saya terangkan balik kat mana. Okey. Nampak tu? Bila Amai yang dah faham, kenapa? Sebenarnya saya nak tanya, kenapa awak tak nak pilih 2.1 dah? Tapi sebenarnya saya dah ada jawapan. Sebab awak dah baca, maut punya baca. Sebab takut sesi soal jawab kan. Terus tak pilih dah, tak perlu, tak payah terang dah lah. Kami dah baca pulun siang malam baca. Nampak? Itu kesan dia. Nampak? Macam Jackie Chan ajar budak negro tu. Ini kesan dia, sidai baju. Nampak? Sekarang awak nampak lah kesan dia kat diri awak. Itu baru satu. Anjing, lagi banyak anjing lagi duk kejar kat belakang awak. Confirm A punya kalau awak ikut cara saya. Okay. Right. Ceritanya tentang 2.2. Sebut tentang energi ni. Yang ni dia. Ini yang paling mencabar lah dalam subtopik ekosistem ni, ekologi ni. 2.2 ni yang paling mencabar nak faham. Saya tak nak lah guna perkataan S tu, SU tu. Okay. Sebab takut lagi jadi doa. Kata-kata seorang guru ni boleh jadi doa. Sebab tu bila saya sebut grade, saya sebut grade A je. Kalau grade lain, saya sebut grade bola, grade cawan. Kalau saya sebut grade yang betul-betul, tak takut jadi doa. Jadi saya sebut grade A je. Biar tak tahulah berapa kali sebut boleh jadi doa. Kan? Okay. Jadi paling mencabar 2.2 nak faham. Malah ada juga pensyarah pun masih merangkak-rangkak nak faham 2.2 ni. Tambahlah pula kalau student. Okay. So dengar betul-betul lah. Energy flow. Okay. Now, of course awak kena tahu dahulu tentang terminologis. Sebab istilah-istilah inilah yang akan sentiasa diguna pakai dalam ayat-ayat jawapan awak. Contohnya seperti food chain, food web. Dan istilah-istilah ini juga lah yang akan diguna pakai dalam soalan. Kalau awak tak tahu apa itu food web, awak tak tahu apa itu food chain, maka awak susahlah nak jawab soalan tu. So kena faham dulu apa itu food chain. Okay. Ini
Awak tahu sebab daripada sekolah lagi food chain tu. Tapi adakah awak boleh terjemahkan sebiji ayat demi ayat, perkataan demi perkataan untuk mendapat full mark? Sekiranya soalan tanya definition, define food chain, pernah keluar dalam PSPM. Define food chain. Ini definition dia. Hafal sebiji-sebiji, muntah balik pun sebiji-sebiji ayat dia. Okay, so apa itu food chain? Okay, transfer of food energy. Okay, pemindahan tenaga makanan. Okay, dia mesti, sebab dia rantai makanan, kita tahu dia rantai makanan dalam BM, dipanggil rantai makanan, maka ada pemindahan. Apa yang dipindahkan daripada satu organisma? Contoh, rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan helang. Yang ni contoh ni lah, yang tak ada contoh lain lah. Student bila pensyarah bagi contoh tu, dalam PSM semua jawab contoh tu. Dia tak boleh fikir lah contoh lain. Okay. Jadi ada berlaku pemindahan apa antara satu organisme ke organisme yang lain. Apa yang dipindahkan daripada rumput pindah ke belalang? Apa yang dipindahkan? Tenaga. Tenaga dalam bentuk makanan. Ataupun of course kita ada ke tenaga makanan? Mana ada kan? Sebenarnya makanan tu dia dalam bentuk chemical, tenaga kimia sebenarnya. Macam glukos. Glukos chemical. Kenapa saya kata glukos chemical? Sebab C6, H12, O6. So glukos adalah chemical. Karbohidrat adalah chemical. Protein adalah chemical. Fat chemical. Jadi bila belalang makan rumput tadi, of course dalam rumput ada apa? Ada karbohidrat, ada protein. So dipindah masuk ke dalam belalang, masuk ke dalam badan belalang. Maknanya berlaku pemindahan tenaga dalam bentuk tenaga kimia. Ataupun secara umumnya kita sebut food energy. Tapi tak logik lah kan, mana ada tenaga makanan? Ada ke kat dunia ni tenaga dalam bentuk makanan? Tak ada. Yang ada tenaga haba, tenaga apa lagi? Kinetik, tenaga cahaya. Ada ke tenaga makanan? Tak ada. Macam saya kata, makanan tu dia dalam bentuk chemical. Karbohidrat, protein tu semua dalam bentuk chemical. So food energy kat situ dia refer kepada chemical energy sebenarnya. Okay, so food energy inilah yang dipindahkan menaiki up ni maksudnya menaiki trophic level. Ini satu lagi istilah. Okay. Apa pula trophic level? Dalam BM dipanggil aras trof. Rumput tadi bertindak sebagai producer. Okay. So, rumput mendiami aras trophic level nombor 1. Belalang yang memakan rumput tadi, belalang mendiami trophic level nombor 2. Okay. Siapa makan belalang? Katak. Katak mendiami trophic level nombor 3. Jangan keliru dengan consumer. Consumer nombor 1, primary consumer siapa dia? Belalang. Trophic level nombor 1 siapa dia? Rumput. Jangan keliru consumer dengan trophic level. Okay. So, apa itu food chain? Transfer of food energy menaiki up the trophic level. Aras trophic level 1, 2, 3, 4, 5. Itu maksud dia, up the trophic level. From, daripada mana? From source
in plants iaitu producer rumput tadi. Awak jangan kata from rumput. Apa jadi bila awak jawab contoh? Awak kata transfer of food energy up the trophic level from grass through grasshopper. Awak sedang jawab contoh, sedangkan soalan minta contoh ke? Tak. Kosong markah awak kalau awak jawab contoh. Selagi soalan tak minta example, selagi tu jangan jawab contoh. Jawab umum saja. From source iaitu producer, selalunya plants lah. Selalunya plants. Kenapa saya kata selalunya? Sebab phytoplankton pun boleh jadi producer. Phytoplankton plant ke? Tak. Phytoplankton apa dia? Dia di bawah kingdom fungi. Phytoplankton. Tak tahu. Tak tahu. Phytoplankton. Dia di bawah phylum Chlorophyta. Siapa dia? Kingdom apa yang ada phylum Chlorophyta? Protista. Sedangkan plant di bawah kingdom apa? Plant di bawah kingdom apa? Planting. Sebab tu saya kata kalau awak jawab plant, dia macam contoh. Lebih tepatnya producer. Lebih tepatnya producer. Sebab contoh producer barulah plant. Contoh producer barulah phytoplankton. Tapi ramai student dia ingat plant saja. Dalam dunia ni plant saja yang boleh bertindak sebagai producer. Salahlah konsep tu. Konsep tu dah jadi salah. So from its source in plants, which is the producer, dalam kurungan dia bagi producer, through herbivore, di mana herbivore pula bertindak sebagai apa? Primary consumer. Primary consumer to carnivore, di mana carnivore ni selalunya secondary consumer, tertiary consumer ataupun quaternary consumer. Bila definition pun dia ada teknik mengingat dia, bukan hafal buta je. Dan saya dah share dah dalam grup WhatsApp senior awak. Dia buat teknik mengingat definition. Ada teknik mengingat. Cara nak buat teknik mengingat untuk definition. Tengok balik, scroll balik macam mana dia buat. Saya hanya bagi contoh. Awak boleh reka sendiri teknik awak. Selalunya kalau definition ni yang panjang-panjang ni, apa yang saya akan buat dahulu adalah saya akan pecahkan dia kepada beberapa segmen. Transfer of food energy up to trophic level, satu segmen. Ni satu ayat yang perlu saya ingat dah. Dari mana ke mana? Daripada source pergi ke herbivore, pergi ke carnivore. So ini satu lagi ayat yang perlu saya ingat. Pemindahan tenaga ke mana? Menaiki trophic level. Dari mana ke mana? Daripada producer pergi ke primary consumer, pergi ke secondary, tertiary dan quaternary consumer. Nampak? Bila kita pecah macam tu, lebih senang nak hafal kan? Tadi baca panjang, macam susah nak hafal ya? Tapi bila kita pecah macam tu, lebih senang untuk kita hafal. Start keyword dia transfer. Transfer apa? Awak sendiri tanya, awak sendiri jawab. Transfer apa? Awak hanya ingat perkataan transfer je. Ingat perkataan transfer je. Transfer apa? Food energy.
transfer pergi ke mana? Menaiki trophic level daripada mana ke mana? Daripada producer pergi ke herbivore, iaitu yang berfungsi sebagai primary consumer, pergi ke carnivore yang berfungsi sebagai, yang berperanan sebagai secondary, tertiary dan quaternary consumer. Nampak? Tekniknya, teknik nak menghafal tu. Ada teknik. Okey? Ingat perkataan transfer saja. Dah cukup. Kan? Transfer. Alright. Now, food web pula. Food web ni network. Okay, complex network. Ini mesti ada perkataan ni. Interconnected. Saling berhubungan antara satu sama lain. Okay. Siapa dia yang saling berhubungan antara satu sama lain tu? Food chain. So, complex network, satu ayat yang perlu awak hafal. Complex network apa? Interconnected food chain. Dua ayat juga yang perlu awak hafal untuk food web. Complex network. Complex network apa? Network apa? Interconnected food chain. Food chain yang saling berhubungan antara satu sama lain. Okay. Alright. Seterusnya. Jadi ada dua jenis food chain, iaitu grazing food chain dan juga detritus food chain. Kalau grazing food chain, produsernya adalah tumbuhan, plant. Kalau detritus food chain, produsernya adalah detritus. Saya dah beritahu kan apa itu detritus. Detritus ni adalah cebisan-cebisan ataupun fragments of decomposing organic material. Okay, benda-benda yang dah mereput, okay, yang dah mengalami pereputan, dia akan jadi cebisan-cebisan, fragments. Fragment ini dipanggil detritus. Jadi detritus siapa yang akan makan? Of course selalunya detritivore lah. Detritivore akan bertindak sebagai primary consumer selalunya. Okay, contoh detritivore kat situ, dia bagi udang, okay, ataupun crab. Crab pun boleh jadi detritivore. Tak percaya boleh tengok balik contoh detritivore. Ketam pun boleh jadi detritivore. Okay, sebab apa? Sebab dia ada penyepit. Lobster ni pun ada penyepit. Dia boleh hancur-hancurkan fragments. Ingat tadi perkataan fragment. So dia hancur-hancur, dia jadi fragment lah. Cebisan-cebisan tu. So nama cebisan tu detritus. So bila crab makan cebisan-cebisan tu, crab adalah detritivore. Sebab dia makan cebisan-cebisan detritus itu. Okay. Alright. Kalau yang grazing food chain, saya rasa saya tak perlu terang detail sangat lah. Sebab yang ni memang daripada sekolah rendah lagi awak dah tahu. Okay. Primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. Now, trophic level. Ini definition yang lebih tepat. Definition. Apa itu trophic level? Level refer to the organism position in food chain. Kedudukan sesuatu organisma di dalam rantai makanan. Rupanya rantai makanan dengan trophic level ada kaitan.